Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa fahhimna ma lam nafham. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah, alhamdulillah malam ni Allah beri kesempatan, kesihatan pada kita untuk kita dapat sekali lagi untuk minggu ni kita berada pada halaqah yang ke-34 dan pada malam ni di muka surat 70. Okey. Alhamdulillah, kita dah baca 70 muka surat dah. Alhamdulillah, kita semua kalau tengok pada bilangan muka surat dia tu lebih kurang dalam 200, sekitar 200 tidak. Jadi kita dah di muka surat 70. Alhamdulillah. Kita bagi 3. Lebih kurang lah. 1/3. Okey. Baik. Sebelum kita bermula, bolehlah share di Facebook. Boleh share di Facebook. Link kita ni moga di sana nanti, insyaAllah kalau ada siapa-siapa yang free, bolehlah mereka masuk untuk mendengar lah, ataupun untuk kita kata sama-sama belajar lah. Okey. Okey, baik. Sorry, klik share sekejap. Kita bersiaran di PPBA, Pusat Pengajian Bahasa Arab Finizah, dan juga unit Bahasa Arab Falcom. Falcom ni Persatuan Mahasiswa FBK lah, Finizah. Okey. Baik, kita nak belajar apa minggu ni? Kita nak baca apa? Baik, kita nak sambung di muka surat 70 ni yang kita baca pada minggu lepas, iaitu masdar ats-tsulathi al-mazid bi tad'ifil 'ain. Mana fa'ala, kita sambung situ di muka surat 70. Lepas muka surat 69 dan nombor 1, nombor 2, sekarang ni kita masuk ke nombor 3. Lepas tu kita akan baca masdar fa'ala, lepas tu masdar humasi. Tengoklah kita setakat mana ni ya. Okey, baik. Di muka surat 70 ni yang nombor 3. Yang minggu lepas, kalau nak tengok minggu lepas, dia bagi tahu pengarah ni almarhum Dr. Abdul Ar-Rajihi bagi tahu fa'ala. Okey, dia wazan masdar dia adalah taf'il. Taf'il. Yang tu bila tu apabila fa'il tu kita tengok kepada lamul fa'il tu adalah sahih dah. Dia mari contoh kabbara, takbir, azama, ta'zim ila akhirih. Boleh tengok dia muka surat 69. Lepas tu fa'ala juga dia ada satu lagi wazan, iaitu taf'ilah. Tadi taf'il, yang ni taf'ilah. Taf'ilah ni kalau sekiranya fa'il tu fa'il mu'tal. Okay, contohnya yang tu di muka surat 70 tu dia sambung rabba, tarbiyatan, nama, tanmiyatan. Okey. Lepas tu wafa, taufiatan, raqa, tarqiyatan. Cuma saya pesan pada minggu lepas supaya bagi ya tu buanglah, liquid paper kan. Kalau guna liquid paper supaya tak ada. Dia sepatutnya macam wafa tu, yang kalimah nombor 3 tu. Wafa tu kan dia tak ada ya. Sebab kalau yang kita kekalkan ya, kita akan baca tak boleh baca rabbah tu, dia baca rabbi.
Namli ke apa tu dah, Raki ke akhir lah. Jadi kita buang ya. Baik. Malam ni kita sambung yang nombor 3. Masih lagi di bawah fa'ala. Okey, tengok ya. إذا كان الفعل محموز اللام فالأغلب أن يكون مصدره على الوزنين السابقين أي على تفعيل وتفعيلة. Okey. Kalau sebelum ni disebut ada yang wazan taf'il saja, ada yang wazan taf'ilah saja. Tapi yang nombor 3 ni, di nombor 3 ni dia fi'il tu dia mari dengan kedua-dua wazan. Kita boleh guna kedua-dua wazan. Okey. Iaitu boleh guna taf'il dan boleh guna taf'ilah. Okey, boleh guna taf'il dan boleh guna taf'ilah. Tapi apa syarat dia? Idza kana al-fi'lu, kalaulah fi'il yang atas wazan fa'ala ni mahmuzul lam. Apa maksud mahmuzul lam? Lamul fa'il tu merupakan huruf hamzah. Itu mahmuz al-lam. Mahmuzul lam istilah dia. Mahmuz tu fi'il daripada kataan hamzah tu lah. Okey. Mahmuzul lam. Kita tengok contoh dia, khatta'a. Khatta'a yukhatti'u takhti'an. Takhti'an tu atas wazan taf'ilan, takhti'. Dan selagi wazan dia ialah takhti'ah, taf'ilah. Apa makna khatta'a? Khatta'a ni daripada perkataan khata' tu maknanya apa? Kita menyalahkan. Menyalahkan. Mempersalahkanlah, menyalahkan. Okay. Kalau silap Ustaz ada pernah berbincang, tanyalah kepada native speaker dah. Apa beza di antara al-khata' dengan al-khati'ah? Biasanya kalau kita bina soalan kan di dalam bab pentafsiran, kadang-kadang bila kita bina soalan, pernah dulu Ustaz buat al-kalimah al-khati'ah, tapi diperbetulkan al-kalimatul khata' ya. Sebab dia dibagi tahu bahawa beza kalau kita kata al-kalimah al-khati'ah ni lebih pada macam satu benda yang kita kata sengaja buatlah. Dia mari atas wazan fa'il tu, dia macam dia sengaja, sudah macam dia ada elemen sengaja. Tapi kalau hak madatnya kita tu pada kita guna khata' je. Al-khata' tu dia boleh jadi sifat kepada kalimah. Tapi ala kulli hal benda tu perlu pada kita kata rujuk detail lagi lah benda tu lah. Tapi itulah yang pengalaman Ustaz dengan native speaker. Wallahu a'lam. Ustaz mai ingat jadi Ustaz share je lah. Okey. Khatta'a mempersalahkan, menyalahkan. Kita kata maknanya orang tu buat salah. Khatta'a. Boleh. Jadi masdar dia adalah takhti'an dengan takhti'ah. Okey, baik. Kalau barra'ah ni kita terbalik, kita menyucikan orang tu daripada tuduhan kata dia buat salah macam ni. Barra'ah. Kadang ada perkataan bari, ana bari'u min hadza. Aku berlepas tangan daripada perkara. Mana aku tak mau campur perkara ni, aku berlepas tangan, aku tak ada kaitan pun dengan benda tu. Jadi bila kita kata kita barra'ahu, maknanya kita mengatakan yang orang tu tak ada kaitan pun dengan tuduhan tu contohnya. Kita telah mensucikan dia, menyelamatkan dia. Kalau dalam kamus dia kata nazzaha wa zakka. Nazzaha wa zakka. Kita telah membersihkan dia. Kita telah mensucikan dia. Boleh? Benda lagi. Maknanya kita kata dia tu tak ada kaitan dengan tuduhan. Kita katakanlah ada satu tuduhan, kita pun barra'tuhu, aku telah menyelamatkan dia, mensucikan dia daripada tuduhan tu, mengatakan bahawa ia tidak terlibat, contohnya orang lain bukan dia, itu maksud barra'ah. Okey, boleh ya. So isu dia sini tengok khatta'a dengan barra'ah, lamul fa'il dia tu adalah dalam bentuk hamzah. Maka sebab itulah
Masdar dia, kalau dia tahu wazan fa'ala, maka masdar dia adalah takhti dengan takhti'ah, tabri dengan tabri'ah, mengikut wazan taf'il dan tafilah. Baik, kalau nak tulis fi'il lain lah sebagai tambahan, nak tulis fi'il lain sebagai tambahan, contohnya jazza'a. Jazza'a, boleh tulis dekat komen tu. Jazza'a. Jazza'a, daripada perkataan juz'un tu kan, kita bentuk fi'il dia jazza'a. Okay. Apa maksud dia? Maksud dia kita maksud dia adalah qasama juz'an, ataupun qassama juz'an. Kita kita buat satu juzuk sebahagian, bila kita bahagikan. Okay. Kalau kata jazak tu hadza, mana benda ni tu kita bahagikan dia satu juzuk sebahagian, kita pecah kecilkan dia, kita kecil-kecilkan dia, kita panggil jazak. Jazza. Maka masdar dia adalah tajzi ataupun tajzi'ah. Tajzi ataupun tajzi'ah. Jazza'a, tajzi, tajzi'un, dan selagi tajzi'atun. Okey. Baik, satu fi'il lagi adalah boleh tulis hadda'a. 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 Ustaz boleh tulis dekat komen ni. Boleh tak? Ustaz Fidaw. Sorry. Okey, boleh. Apa Hadda'a, boleh? Kita jadi. Boleh tulis. Okey. Hadda'a. Okey. Hadda'a. Yang tadi jazza'a. 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 Yani fi'il. Hadda'a, jazza'a. Apa ni? Kata ni jazza'a ni hadda'a. Hadda'a ni lah menenangkan. Contoh kita kata hadda'at al-ummu tiflaha. Hadda'at al-ummu tiflaha. Ibu itu menenangkan anaknya, anak kecil dia. So masdar dia adalah tahdi dengan tahdi'ah. Tahdi dengan tahdi'ah. Okay? Baik, tu ada 4 lah contoh ya. Untuk fa'ala yang dia boleh guna kedua-dua wazan. Okey. Yang keempat, okey, yang ni dia ada benda, walaupun dia kiasi, dia ada benda-benda yang orang Arab ni dia guna juga, walaupun dia kata sebelum ni kalau fi'il sahihul lam, tak? Kalau fi'il tu sahihul lam, dia mari atas wazan taf'il je. Tapi ada juga diriwayatkan daripada orang Arab dan terakam dalam kamus, dalam budaya mereka, boleh guna juga rupanya masdar atas wazan taf'ilah. Sedangkan taf'ilah tadi dia ada untuk yang mu'tada, yang mahmuzul lam dan sebagainya. Tapi yang ni tak, dia boleh juga guna dua-dua. So di sini Ustaz dah rujuk juga buku lain, tapi dia bagi contoh yang sama, dan contoh yang lain wallahu alam lah, kalau jumpa boleh kongsi, iaitu jarraba dengan kammala. Jarraba dengan kammala. Sebab tu kadang-kadang kita pernah dengar perkataan takmilah dengan tajribah kan. Tajribah kita kata pengaluan, tajribati kita kata hadhihi tajribati. Sepatutnya by right jarraba ni sepatut tajrib je. Tapi boleh guna tajribah. Sama juga takmilah. Takmilatul kalam. Apa dia kata? Takmilah ni penutup. Penutup kepada kalam tu. Penyempurnaan kepada kata-kata tu. Takmilatul kalam. Contohnya kita pernah guna mungkin dalam pengucapan kita ataupun penulisan kita. Ataupun kita kata fahadihi hiya takmilah. Ini adalah satu penyempurnaan, contoh dah. Okey. By right, bila kammala dia kan sahihul lam, maka sepatutnya takmil je, tapi orang Arab dia boleh takmilah. Okey. Dan bila Ustaz merujuk kepada buku lain juga, sumber lain juga, masing-masing buat mari contoh, dua contoh ni lah. Mungkin di sana ada contoh lain, wallahu alam. Kalau jumpa boleh tulislah dekat ruangan komen. Okey.
Baik, so selesai fa'ala. So yang poin pentingnya bila kita nak guna masdar fa'ala, ingat dia ada taf'il dengan taf'ilah. Dua ni saja. Taf'il dengan taf'ilah. Okey. Dengan pembahagian-pembahagian jelas sebagaimana yang dinyatakan oleh pengarang kitab ni dan juga dalam kitab-kitab surah yang lain. Okey. Baik, kita masuk kepada fa'ala pula. Okey, fa'ala. Okey, baik. Boleh lah. Mudah je ni. Ngaji surah ni bukan yang susah. Even Ustaz rasa lah, Ustaz rasa tajuk ni kita baca malam ni sebenarnya patut kita, bukan sepatutlah, memang kita kata Ustaz yakin lah pelajar-pelajar yang sedang mengikuti ni pun dah clear dah tajuk ni di sekolah lagi, betul tak? Kalau zaman Ustaz dulu lah, kalau Ustaz dulu benda-benda ni kita belajar masa di tingkatan 1, 2, 3 tu, mana kita dah clear dah. Clear ni maksud Ustaz maknanya kita dah faham dah lah, dah faham dah kan. Baki lagi ni ingat dot tapi kita dah boleh faham dah. Sebab dia basic sangat. Okey. Ni sekali kita ulang balik ni. Kalau bagi dalam konteks Ustaz kat berapa puluh tahun lah, ulang balik baca ni, ulang balik ajar yang ni. Okey. Tak apalah. Okey. Dalam konteks pelajar-pelajar pun mungkin ni kali kedua, kali ketiga ni. Tapi tak apalah, ilmu tu bila kita baca seumur tu, insya-Allah dia akan semakin ingat lah kan. Okey. Okey, baik. Sekarang ni fa'ala fa'ala masdar thulathi, masdar al-fi'li al-thulathi al-mazid bil alif. Okey, fa'ala. Okey. Masdaruhu al-qiyasi, masdaruhu al-qiyasi ala wazni fi'al au mufa'alah. Okey, fi'al au mufa'alah. Okey, contoh. Naqasha, tengok. Naqasha, niqashan wa munaqashah. Pernah dengar biasa gunakan munaqashah. Perbincangan tak? Naqasha, berbincang. Saling berbincang. Dia bila fi'il atas wazan fa'ala ni, bila kita belajar dahulu ni kan ma'ani af'al dah. Biasanya dia mari dengan makna dia panggil saling kan. Dia ada musyarakah tak. Okey. Naqasha niqashan wa munaqashah. Okey, qatala qitalan wa muqatalah. Qatala ni saling berperang lah, saling berbunuh-bunuhan. Berperang dah. Qatala qitalan wa muqatalah. Naqasha munaqashah. Niqash. Qatala qital muqatalah. So kita boleh guna belaka ni, dia punya masdar dia. Lepas tu kalimah ni, yang ni dia ada ni sikit lah. Okey, kalau tengok situ, kalimah ni kita tengok, kalau kita rujuk pada kamu, contohnya kalau kita rujuk dalam kamu Mu'jam al-Wasi', dalam Mu'jam al-Wasi' ada sebut benda ni. Even dalam Al-Ma'ani pun ada lah, yang online tu. Cuma sini bila Ustaz rujuk, Ustaz mendapati yang hajah ni, kalimah hajah ni dia ada dalam Quran. Kalimah ni. Kita tengok dalam surah, dalam dalam ayat Quran, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi. Surah apa ni? Surah Baqarah tak? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi. Allah guna hajja, fi'il tu. Mula hajjah tu fi'il, tapi kalau hajjun tu haji, orang yang buat haji tu kan, haji tu kan, tu hajjun, isim lah. Okey, ni fi'il ni, hajjah. Rupa-rupanya bila kita rujuk hajjah ni, sebab itulah pengarang kitab ni, Dr. Abdul Ar-Rajihi rahimahullah, dia buat mari sini nak khabar kita yang hajjah ni asal dia adalah ya, fi'il yang atas wazan fa'ala, hajaja saja. Sebab itulah masdar dia hijaj wa muhajjah. Hijaj wa muhajjah. Muhajjah tu pun asal dia adalah mufa'alah muhajajah. Dia jadi gitu ya. Dia jadi idgham gitu tu. Okey. Sebab situ dia ada dua jim tu tak, hajaja, hajjah. Hajaja, hajjah. Al-Muhim dia punya tasrif dia hajja yuhaju. Sebab hajaja yuhajiju dah.
Dia guna hajjah, yuhajju, tapi bila fi'il amal dalam kamu dia sebut hajij. Itu fi'il amal dia, hajij. Okey. So apa makna hajjah ni? Okey, maksud dia ialah jadala, khasama dengan naza'ah dah. Tulis jadala, khasama dengan naza'ah. Mana berhujah lah, berjidal. Berjidal, berhujah. Okey. Baik. Okey. So tulis maknanya hajat ni asal dia adalah hajajat kan. Itu asal dia. Tapi dia guna hajat. Baik. Lepas tu wasala. Wasala, wisalan wa muwasalah. Okey, wasala. Wasala ni apa? Sambung tak? Menyambung kan? Okey. Wasala, wisalan wa muwasalah. Okey. Baik, di sini ada 4 contoh. Okey, baik. Apabila Ustaz rujuk pada sumber lain, Ustaz dah terdelete tadi dia punya. Dekat laman web ni Ustaz mendapati sekejap dalam Quran, sekejap. Ustaz cari semula. Ustaz dah terdelete tadi. Kalau kita tarik masdar fa'ala ni, okey, ada dalam satu sumber ni di internet ni, dia bagus ini, dia mengumpulkan ayat-ayat Quran yang mari atas masdar fa'ala ni yang bentuk tu fi'al Contoh dia Ustaz baca dah, Ustaz tengok sini dia kumpulkan ada lebih kurang dalam 22 contoh. 22 contoh. Bolehkah kalau Ustaz klik sini dia punya link dia ni, Ustaz paste dekat ni. Ctrl V. Ada tak? Ada. Okey. Ada situ. Jamharah.net ni, kalau klik ni masing-masing boleh tengok. Contoh dia Ustaz baca je lah, Ustaz tak share dah, Ustaz baca je. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran. Israfan wa bidaran. Okey. Bidar sini dia kata masdar kepada badar. Badara yubadiru bidaran wa mubadar. Kita boleh. Fala rafata wala fusuqa wala jidal. Jidal. Masdar jadala yujadilu jidalan wa mujadalah. Okey. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Quran guna jihadan kabira. Jihad. Jahada yujahidu jihadan wa mujahadah. Okey, apa lagi? Fahasabnaha hisaban syadida. Hisaban syadida. Hasaba yuhasibu hisaban wa muhasabah. Okey. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa huwa aladdul khisam. Khisam. Okey, al-khisam ni syadidul jidal wal adawah. Aladdul khisam. Okey, so khasama yukhasimu khisaman wa mukhasamah. Masdar dia. Okey, apa lagi? Okey, min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khilal. Min qabli an ya'tiya yaumul la. Dia tak ada bagi sini ni Ustaz ayat Quran ni, kadang kena Google. Okey. Yalah kalau nahwu tu tahulah, kalau sekarang selepas la tu dia ada dia tu kan, tapi kadang ayat Quran ni dia ada takrif untuk dibaca. Okey, kita tarik je dalam ni. Okey, sekejaplah. Nak baca pun kena betul. Okey. Okey, surah Ibrahim. Yauma la bai'un, yaumun la bai'un fihi wala khilaf. Jangan ingat selepas la tu macam kita kata la ilaha illallah, kita nak baca apa? Bagi hatas, tapi dia boleh mari juga dengan betul macam ni, la bai'un fihi wala khilaf. Okey. Dia boleh mari dengan tanwin gitu, sebab
Kadang-kadang bila dia ada pengulangan tu kan, bila dia pengulangan dalam nahwu ni dia boleh asal dia tu. Sama juga bila ada pengulangan la ni, kadang dia boleh duduk sebelum fi'il madhi walaupun kalau dia ikut kaedah apa ni, fi'il madhi ni sepatutnya kalau kita nak nafikan dia dengan ma dah. Tak boleh kita kata la zahaba. Kita kata ma zahaba, tapi kalau kita ulang la zahaba wala apa. Kita sebut fi'il lain pula hak yang kita boleh pegu dengan zahaba tu. La zahaba wala daraba contoh dah. Tak pergi dan tak pukul pun. Jadi kita ulang kita boleh sebut la dua kali. By right, kalau kita ulang kita kata ma kan. Ini saya pernah sebut ni lepas. Ini wallahu alam. Ini kita tak boleh baca min qabli an ya'tiya yaumun la bai'a fihi. La bai'un fihi wala khilalun. Okey. Tak apalah. Khilal. Khilal ni adalah masdar kepada apa ni? Khala masdar apa dia kata? Fil mufradat qila huwa masdar min khalala yukhalilu khilalan wa mukhalalah. Tak? Okey. Betul. Okey. Khalala, betul. Khalala yukhalilu khilalan wa mukhalalah. Okey. Banyak ni sebenarnya nak baca selesai ni pandai lah. Cumanya, okey, saya ambil lagi. Okey. Iqab contohnya. Firman Allah, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Iqab. Dia masdar kepada aqaba yu'aqibu iqaban wa mu'aqabah. Ada fa'ala yufa'ilu fi'alan wa mu'afa'alah. Okey, apa lagi dalam Quran? Banyak. Kita buat tadi. Lizaman, apa lagi? Nifaq. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafaqah. Ila akhirlah. Dalam sini disebut ada bukan dalam 22 perkataan dah dalam Quran yang mari atas wazan fa'ala yufa'ilu ni yang wazan dia tu fi'al dia disebut wazan masdar fi'al dah. Okey. Tapi bila fi'al dia bolehlah mufa'alah dah. Baki lagi ni di hak mana hak sahih banyak digunakan. Banyak digunakan dah. Okey. Baik, balik semula ke ni. Okey. Yang kedua, masih lagi di bawah fa'ala ni ialah idza kanat fa'uhu ya'an fal aghlabu anna masdarahu ala wazni mufa'ala faqat. Okey, fa'il mari atas wazan fa'ala, tapi tengok kepada fa'ul kalimah tu, fa'ul fa'il tu hurufiyah. Maka kaedah kata fal aghlab. Biasanya wazan dia tu mari atas wazan mufa'alah je. Tak ada apa ni fi'al, tak ada fi'al. Okey. Dan di sini disebut dua je lah, disebut dua contoh je, iaitu ya sara dengan ya mana. Ya sara ya mana. Okey. Mungkin kalimah ni jarang banyak. Tak banyak dah ada kot. Okay, ya sara ya mana. Okey, apa makna dia ya sara ya mana ni? Okey, bila saya rujuk pada kamu. Itu dia dah. Ya sara. Dia suka belajar surah negeri ni lah. Kadang kita banyak dapat wakil. Wakil tu. Baki lagi ni kita guna tak guna ataupun ingat tak ingat je. Kalau kita belajar surah ni, kalau wakil ni, kalau kita boleh ingat, Masya Allah, kita akan kaya dengan wakil. Dan bila pelajar lah terutamanya pelajar-pelajar kat sekolah ke contohnya dah. Kat universiti ke bila banyak wakil, maka dia adalah keyakinan, boleh tambahlah keyakinan dia tu untuk kita kata nak bercakap dengan orang Arab ke tak. Sebab kadang ada sebahagian orang tu dia bimbang bila kalau dia cakap dengan native speaker contohnya, dia bimbang takut dia tak faham tu berapa, takut perkataan yang disebut tu dia tahu makna dia. Ada juga gitu. Dia bimbang pada wakil dia kata wakil aku tak banyak dah, kalau aku cakap kan dia cakap benda-benda aku tak faham dah. Tak. Tambah pula dengan dia cakap tu, mungkin orang Arab kan biasa dia cakap laju kan, kadang tak faham.
Dia malu maka dia tak cakap. Ada juga gitu. Masalah wakil terjadi halangan. Ada kadang dia kata, mungkin dia rasa dia boleh faham orang Arab cakap, tapi dia nak balas balik tu, dia nak bina ayat tu wakil tak ada. Dia juga. Dia banyak faktor kan. Dia banyak faktor. Di samping faktor-faktor lain antaranya rasa malu tu sendiri kan. Orang Melayu biasalah kadang dia rasa malu kan. Orang Melayu Malaysia kita lah. Orang Melayu Malaysia kita. Kalau orang pengalaman ustaz, kalau orang Melayu Indonesia tu lain sikit. Bangsa Indonesia tu, bangsa Melayu Malaysia kita ni kadang dia malu sikit lah. Dan Hafilah Ustaz pun kadang malu juga cakap. Okay. Apalah benda-benda yang kita boleh ubah tu atau kebaikan diri kita tu kita ubahlah. Okey. Baik. Apa ni? Jadi sebelum kita belajar surah ni, kalau kita boleh ingat kalimah-kalimah tu, dia akan dapat membantu kita banyaklah. Okey, menaik tarafkan kita di dalam kemahiran bahasa. Okey. Baik. So apa poin saatnya ni? Ya sara dengan ya mana. Ni mungkin kita tak pernah guna sebelum ni kan. Kita jarang guna. Sebelum kita rujuk kamu. Ya sara ni, contoh kita kata ya sarahu, ya sarahu yuyasiruhu, masdar dia muyasaratan. Okey, jadi dua makna. Satu, kalau kita kata ya sartuhu, ya sartuhu, ya sartuhu. Maksudnya adalah jitu an yasarihi. Jitu an yasarihi. Aku datang dari sebelah kiri dia. Boleh kita kata ya sartuhu. Dia ni mari daripada perkataan kanan kiri dah kan. Yusra, yumna tu tak. Kanan kiri tak. Okey. So daripada perkataan tu dia bentuk fi'il jadi ya sara, tapi dia mari dengan makna jaa an yasarihi. Yasartuhu makna jitu an yasarihi. Baik, itu satu makna. Satu makna lagi daripada perkataan yusrun. Yusrun tu, sahlun yusrun tu iaitu mari dengan makna la yana, la tafa, sahala. Makna kita mudah ke dia. Kita layan dia dengan baik, kita berlembut dengan dia, kita mudah je urusan dengan dia, dia panggil ya sar. Contoh kita kata ya sartuhum fi hadzal amri. Contoh ya sartuhum fi hadzal amri. Maknanya aku mempermudahkan untuk mereka dalam urusan ini. Okey, kalau nak guna yassar pun boleh tak? Yassar yuyassiru pun boleh. Okey. Baik. Satu lagi ya mana. Ya mana ni dia ada dua makna juga. Okey, satu bila kita kata ya mana, dia mari dengan makna akhadha zatal yamin ataupun jihatal yamin. Kita pilih arah kanan. Itu maksud ya mana. Ya mana dalam kamu tulis akhadha zatal yamin. Zatal yamin maksud zat ini adalah jihad. Jihatal yamin. Okey. Dan dia juga rasanya boleh mari dengan makna kalau ya saratu jitu minal yasa, maka ya mana juga boleh mari dengan makna jitu minal yamin lah. Lawan dia dah. Ya sara wa ya mana. Dan ya mana ni ada selagi makna dia berkait dengan negara Yaman. Dalam kamu sebut ya mana juga mari dengan makna ata biladal Yaman. Contoh kita kata ya mana al-musafiru. Ya mana al-musafiru maksudnya al-musafir itu orang yang bermusafir itu dia pergi ke negeri Yaman, ke negara Yaman. Ata biladal Yaman. Okey, boleh. Baik, ala kulli hal. Ini saja di bawah fa'ala, dia punya wazan dia adalah fi'al dengan mufa'alah. Majoritinya fi'al dengan mufa'alah lah, banyaklah sama. Maknanya boleh guna dua-dua. Jadi tak banyak dia punya pengecualian dia sebagaimana yang tadi yang fa'ala tadi. Okey. Clear Baik. Kita berpindah kepada yang tadi sulasi mazid. Okey, sulasi mazid bil alif. Okey. Sekarang ni khumasi. Okey, khumasi sekejap. Tunggu sikit. Okey, khumasi. Okey. Khumasi ni apa dia 5 huruf lah kan? Okey, dia campur belaka tu huruf asal dia
dengan huruf huruf asal dan huruf yang ditambah tu, maka dia jadi 5 huruf semua dia. Okey, daripada awal sampai akhir. Maka tengok dia kata idza kana al-fa'lul khumasiyyu ala wazni tafa'lala ditambah fa, ditambah ta ke depan. Okey, asal dia fa'lala, asal dia rubai mujarrad. Okey, dia pun tambah satu huruf, maka dia pun jadi tafa'lala. Ni rubai mazid, rubai mazid biharfin. Fi'il asal dia 4 huruf tambah satu, maka dia jadi fi'il khumasi. 4 campur 1, 5. Dia jadi khumasi. Tapi asal dia adalah rubai mujarrad mazid biharfin. Okey. Baik, ataupun tafa'ala ni asal thulathi mazid biharfaini. Asal dia 3, fa'ala. Jadi tafa'ala bermuta kat depan, lepas tu tad'ifkan ain dia. So dia jadi thulathi mazid biharfaini. Fi'il thulathi tambah 2 huruf. Ya? Jadi 5 dah. Tadi 4 campur 1, yang ni 3 campur 2. Au tafa'ala. Tafa'ala pun sama. Tafa'ala ada nampak kan, tambah tak dengan tambah alif di antara fa dengan ain tu. Maka 3 tambah 2 jadi khamsah, 5. Sebab tu dia jadi khumasi. Cumanya dia ni adalah thulathi mazid biharfaini. Tafa'ala dengan tafa'ala. Tapi tafa'lala ni rubai mazid biharfin. Okey, dia kata untuk yang tafa'ala dengan tafa'ala ni, masdar dia fa inna masdarahu yakunu ala waznil fi'li. Dia sama wazan dia dengan fi'il dia tu. Fi'il tafa'lala sama juga dia, tafa'ala di depan tu sama dah. Okey, tafa'al dia sama juga. Kalau tengok dia punya struktur dia, tulisan itu sama. Cuma yang membezakannya adalah baris. Okey, bagi apa? Ma'adhammil harfil ladzi qabla al-harfil akhir. Qabla al-akhir tu maksud dia qabla al-harfi al-akhir. Kena dhammahkan ma'adhammil harf. Kita kena dhammahkan huruf yang berada qabla al-akhir, qabla al-harfil akhir. Huruf yang kedua akhir, huruf yang kedua sebelum akhir, sebelum huruf akhir. Itu maksud ma'adhammil harf alladzi qabla al-akhir. Huruf yang berada sebelum huruf yang akhir. Maknanya huruf yang kedua akhir lah kan. Kita kena bagi depan je. Okey. Kalau fi'il dia bagi atas, tengok tafa'la, bagi atas kan. Tapi bila masdar, kita pun tafa'lul, bagi depankan dia. Tafa'al dia jadi tafa'ul, bagi depankan dia. Tafa'ala jadi tafa'ul. So, sebab tu dia kata masdaruhu yakunu ala waznil fi'li. Wazan sama je. Cuma yang membezakan adalah baris dia. Sebab tu bila tulis sama, bila baca bagi dia lain, dia atas dengan bawah. Sebab itulah kalau kita nak tahu pelajar, mana-mana pelajar, dia boleh menguasai dak saraf. Cuba kita bagi satu ayat yang di dalam dia ada fi'il yang atas wazan. Kalau dia boleh baca betul, mana dia tahulah bahawa itu adalah isim, sebab masdar isim kan, ataupun dia tahu itu adalah fi'il. Kalau dia kokak-kokak boleh baca tu, tu maknanya situ dia tak boleh nak idrak lagi, dia tak boleh nak detect mungkin dia belajar saraf, dia tahu. Contoh kalau bagi fi'il atas wazan tafa'lala, dia boleh dia buat masdar dia atas wazan tafa'lul. Tapi bila kalimah tu duduk dalam ayat, maka di situ dia akan ada banyak kemahiran dia, ma'ani al-kalimah semua dia kena tahu. Kedudukan dia tu, sebelum dia ada huruf apa, selepas dia ada huruf apa. Maka dia boleh pukul lah. Pukul maknanya dia boleh baca lah. Dia boleh baca lah bagi tu dengan betul lah. Tanpa ragu-ragu. Sebab kemahiran ilmu yang ada pada dia ni, terutamanya saraf itu, akan membantu dia baca dengan betul. Kadang-kadang kita boleh menguji pencapaian tu melalui cara tu kita boleh buat. Kalau dia kokak-kokak boleh baca, kita boleh buat kesimpulan bahawa mungkin di situ dia tak faham lagi, ataupun dia tak ingat ke, ataupun tahulah alam kelemahan yang ada pada dia tu pasal ilmu saraf tu. Okey, boleh. Sebab dia baca tulisan sama, cuma yang membezakannya adalah bagi. Cuba tengok. Tadahraja fi'il. Tapi kalau kita baca tadahruj, maka dia jadi masdar isim. Apa makna tadahraja? Kalau dahraja tu bergolek. Kalau tadahraja ni dahraja tu menggolek. Kalau tadahraja ni dia bergolek ada dia musingak golek-golek daripada atas ke bawah. Tadahraja.
Okey, taba'thara. Taba'thara, taba'thuran. Ya. Taba'thara, taba'thuran. Okey, tidak. Dia ada call dah kita pun panggil Ustaz. Ustaz jawab panggil dah. Uh, taba'thara jadi taba'thuran. Okey. Jadi beza dia bagi je lah. Okey, so makna dia apa? Okey, ba'thara ni apa? Membongkarkan tak? Membangkitkan, membongkarkan. So kalau taba'thuran ni, taba'thara ni dia terbongkar. Terbongkar. Okey. Tamaskana. Tamaskunan. Okay, tamaskunan ni. Tamaskana ni makna dia tazallala. Tazallala wa tazallala. Makna apa? Dia jadi hina. Jadi termiskin. Miskin ni kadang orang kaitkan dengan hina tak? Kadang-kadang tak. Budayanya gitu tak? Kalau orang miskin tak hina dia. Orang kaya tak mulia tak? Gitu tak? Saya tengok ada cerita-cerita kan. Padahal kadangnya orang miskin tu lebih mulia daripada orang kaya tak? Okey. Sebenarnya dah. Tapi termiskin, tamaskan, miskin, termiskin boleh. Tamaskana jadi apa? Dia terhina dah. Menjadi hina. Okey. Tazallala. Okey. Takarrama. Takarrama ni tafaddala. Takarrama, takarruman. Tafaddala, tafaddulan. Takarrama, takarruman. Tafaddala, tafaddulan. Antara contoh ayat lah kalau kita boleh nak guna takarrum ya. Mereka ni sebab pelajar apa ni? Contohlah kita hal takarramta. Okey, contohnya gini kita tulis dalam WhatsApp Contoh dah, sebab tadi ustaz ada terima satu WhatsApp daripada student ustaz. Kalau tak silap dia guna perkataan sekejap. Saya nak ingat balik. Okey. Mana dah? Okey. Ada student ustaz ni. Ada student ustaz ni, dia minta ustaz hantar pada dia ada sesuatu dah. Ustaz hantar pada dia ikut WhatsApp ni dah. File pada dia. Student Jordan. Okey. Okey, ustaz berkata hal turid gini saya nak mengesahnya dia. Dia berkata na'am. Idza takarramta. Dia tulis idza takarramta. Okey. Jadi apa maksud dia? Faham kan? Sekarang ni sebab sekarang ni dia tu pelajar ustaz. Ustaz ni SB dia, supervisor dia. Maka dia pun nak minta sesuatu daripada ustaz. Maka ustaz pun tanya dia balik, nak benda ni ke? Dia kata na'am ya idza takarramta. Nampak? Okey? Maknanya idza tafaddalta. Itu kegunaan dia at-takarrum. Okey? Faham dah maksud dia tak? Bila kita kata idza takarramta. Okey. Sebab situ kan dia benda ni asalnya dia mari daripada perkataan karim tak? Maknanya kita nak minta dengan orang tak? Okey, lau biasa kita sebut dalam percakapan kita lau samahta, tak biasa. Kita boleh kata lau takarramta bi irsal hadhihi al-ashya ila zamili fi contoh bla 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 itulah takarramta. Ustaz ingat cerita sikit tak? Setiap kali mengajar ni ada cerita kat dah. Pengalaman dia. Walaupun cerita 30 tahun dah. 30 tahun dah sampai sekarang Ustaz ingat. Ayat tu. Kita pun telah hidup ada tak benda-benda masa kita sekolah dulu dah. Ayat kita pernah guna dah. Lepas tu sampai sekarang kita ingat benda tu dah. Tuhan bagi kita ingat dah. Sebab munasabah dia tu mungkin tak. Saya rasa bukan Ustaz Farah dia, saya rasa pelajar pun saya rasa tuan-tuan puan yang ada yang online pun saya rasa mungkin ada pengalaman yang sama tu kan. Saya ingat lagi dulu masa sekolah dulu masa tingkatan 6 tingkatan tahun 89 tak.
12 hari bulan 8 tahun 1989. Oh, tarikh baru ingat. Sebab apa? Sebab dia peristiwa yang ada gambar, ada album, kita tengok ingat. Dia apabila satu hari itu duta Iraq nak mari ke sekolah mahal lah. Masa tu Ustaz tingkatan 6. Ustaz tingkatan 6. Ustaz tak ingat lagi. Pagi tu Ustaz pergi sekolah. Kita relax je di sekolah pagi tu. Ingat tak ada benda, tak siapa-siapa. Student kawan-kawan kata, Ustaz meninggal dah Ustaz tu, Ustaz Suhukah. Ustaz Suhukah dia mualaf di Mekah. InsyaAllah dia cakap Arab ni Ustaz. Dia cari Ustaz. Kata betul, kawan kata untuk Ustaz Suh cari, Ustaz Suh cari mu, dia kata. Tahu dah berapa pula tak tahu, di kat bilik guru lah. Ada benda penting. Kita pun ada gafur pula dah pergi. Dia kata, Azhan, pagi ni ada duta Iraq nak mari, Rasulullah. Jadi anak nak eta jadi wakil pelajar, bercakap. Allah dah senang pesan kita. Masa tu. Rasa nak rebah tak tahu lah nak pesan. Tapi jangan bimbang. Ustaz buat dah ni. Ustaz buat dah teks ni. Okey, Ustaz baca dah. Lepas tu Ustaz, okey, cuba baca. Siapa baca daripada dia nak betul bagi baca. Okey dah. Betul okey dah. Lepas tu masa tu Ustaz ingat Ustaz pergi sekolah, Ustaz tak pakai stocking. So pinjam pula stocking saing dah. Cerita. Pinjam stocking saing lah. Okey, lepas tu pergilah. Okey, marilah. Apa ni, duta pun mari, duta Iraq. Sampai sekarang album gambar tu Ustaz cakap tu ada dalam album. Lepas tu Ustaz ingat. Okey, tarikh apa semua ada dekat papan belakang lah kan. Dekat background belakang tu tarikh ada. Lepas tu ada gambar dengan kawan-kawan. Termasuk dengan arwah Ustaz. Pun ada Ustaz Suh tu. Ada Ustaz-Ustaz lain. Ada. Okey, cumanya apa kaitan ni? Okey, dalam ayat dia tulis. Yang mana ayat tu sebelum tu Ustaz tak pernah guna, tak pernah tahu. Masa Ustaz SPM pun Ustaz tak pernah lah tahu pasal ayat-ayat tu. Tapi Ustaz tu tulis, arwah tulis, dia kata naltamisu. Disuruh kita minta dengan duta. Naltamisu minkum at-takarrum. Naltamisu. Sebelum ni Ustaz biasa kita guna di sekolah natlubu. Tapi Ustaz arwah Ustaz tu ditulis naltamis. Naltamis. Tak tahu naltamis tu benda saya tanya dia bukan buat dia bagi makna lah kan kini. Okey. Naltamis makna natlu. Okey. Minkum at-takarrum dulu, lepas tu barulah bi. Lepas takarrum bi, baru tu sebut benda kita nak minta tu. Kita sebut dulu perkataan takarrum. Kita boleh guna ni dalam penulisan kita, dalam percakapan kita. Mana ayat tu polite sikit. Ayat tu polite. Okey. Naltamisu minkum at-takarrum bi bla bla bla. Kalau saya tak silap, dia cerita pasal minta peluang untuk sambung belajar di Iraq lah. Macam gitulah. Supaya dapat bagi peluang kepada pelajar Malaysia sambung di Iraq. Okay. Dulu Ustaz sipar skrip tu. Ustaz memang sipar skrip tu. Tapi kerana hilang tak apa ke mana, sayangnya. Tulisan tangan arwah Ustaz Suh. Okey. Sebab tu bila Ustaz tengok dia takarrum ni, Ustaz ingat pada cerita tu. Sebab cerita tu ialah dalam perjalanan hidup Ustaz belajar bahasa Arab ni di sekolah Arab, apa semua mengajar bahasa Arab tu antara pengalaman yang Ustaz tak boleh lupakan lah. Okay. Itu pengalaman Ustaz, mungkin pelajar-pelajar pun ada juga pengalaman sendiri lah kan, yang boleh share dan tidak. Semua tu adalah pengalaman yang Allah bagi pada kita sepanjang kita berada dalam bidang kita mengaji kita mengajar dan sebagainya lah. Okay? Boleh? Okay, itu sharing je dah. Kita boleh ambil ayat tu. Ana altamisu contoh. Afwan, ana altamisu minka at-takarrum. Okey, di apa benda? Tulis apa tu? Apa yang kita nak tu. Okey. Nak bagi nampak ayat kita standard lah sikit. Baik, seterusnya. Tanabba'a. Okey, tanabba'a. Ya tanabba'u, tanabbu. Tanabba'a dengan tanabbu. Tanabba'a ni dia boleh mari dengan dua makna. Kalau kita kata tanabba'a asy-syakhsu, tanabba'a asy-syakhsu,
Maksud dia idda'a an-nubu'ah ataupun an-nubuwah. Okey. Tanabba'a ar-rajulu. Maksud dia mendakwa idda'a an-nubu'ah ataupun an-nubuwah, kenabian dah. Okey, itu satu. Selagi kalau kita sebut tanabba'a bil khabari, kita buat mari bab. Tanabba'a bil amri ke bil khabari kan contohnya. Bila tersebut ada bab, huruf bab selepas tanabba'a, maka dia mari dengan makna akhbara bihi qabla waqtihi. Memberitahu tentang perkara itu sebelum ia berlaku. Itu tanabba'a. Tanabba'a bi ya. Mana kita khabar sebelum benda tu berlaku lagi khabar dah. Maka itu tanabba'a. Dan benda itulah yang ada pada sifat Nabi ya. Nabi kan dia khabar benda-benda gaib lah. Benda-benda gaib yang tak berlaku lagi, yang dia dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tu antara ciri-ciri yang ada pada Nabi. Okey. Tamakkana ya tamakkanu tamakkunan. Tamakkana ni ramai biasa kita guna dalam percakapan kita. Tamakkuna, tamakkana. Kadang-kadang bila kita nak ganti guna istata'a. Okey. Contoh hal istata'ta ataupun hal tamakkanta boleh juga. Maknanya mampu. Kita boleh pelbagai lah kalau duk guna istata'a sama ke qadira ke sama dah. Boleh ke sama, kita tukar dengan tamakkana sekali-sekali. Maknanya apa? Mampu lah. Mungkin boleh buat lah, mungkin tak. Tamakkana. Okey. Taqatala, tuqatilu, saling jugalah, saling berperang, berbunuh-bunuhan dah. Taqatala, atau wazan tafa'ala dah. Jadi taqatulan. Okey. Tamasaka, okey, tamasukan. Okey, beza dah tamassaka dengan tamasaka. Kalau tamassaka ni berpegang kan, istamsaka dah. Itu pun berpegang, istamsaka bil urwatil wuthqa dah. Amsik, amsaka yumsiku pun pegang dah. Okey, tamassaka pun sama. Tapi kalau tamasaka ni, okey, tamasaka ni kalau kita buat ayat gini contoh dalam kamu dia sebut tamasakal jidaru amamal zilzal. Tamasakal jidaru amamal zilzal. Yang maksud dia adalah tamasakal jidar maknanya apa? Jidar tu dinding. Amamal zilzal, berlakunya zilzal, berlakunya gempa bumi, tapi dinding tu tetap tamasaka. Apa maksud? Baqiya fi makani walam yataza'za. Maknanya dia duduk utuh, dia duduk kekal gitu. Dia punya binaan dia tu solid model. Walaupun berlakunya gempa, dia duduk tamasaka gitu. Itu maksud tamasaka. Dia baqiya fi makani. Dia tetap situ. Seolah-olah macam dia dah terpasak dari situ, tak goget, orang panggil tak goget. Tamasaka. Duduk taf situ lah. Itu maksud tamasaka. Okay. Beza dengan tamasaka. Tamasaka tu berpegang. Tak? Okey, last sekali tala'aba jadi tala'uban. Tala'aba, tala'uban. Tala'ub. Maksudnya apa dia? Maksud dia adalah kita mempermain-mainkan daripada perkataan la'iba yal'abu. Okey, boleh saya rasa cukuplah setakat ni. Ada 6 minit lagi tapi saya nak berhenti setakat ni sebab saya ada panggilan penting. Saya nak kena reply segera dah. Okey, ada call tadi. Boleh? Jadi kita berhenti setakat itu dulu. Minggu depan kita sambung. Masih lagi di bawah Masdar Al-Khumasi tapi dia ada lagi. Dia punya beberapa poin lagi perbahasan dia. Okey. Tapi kita sambung minggu depan itu dah. Cukup setakat tu malam ni. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Salma Wani Qaditiyah. Masya Allah. Sama-sama.